Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Muhammad Khairi bin Ismail, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan YTM Dungun. Yang berusaha Encik Muhammad Fairuz Izwan bin Basri, Ketua Segmen Pemasaran Belia Malayan Banking Maybank Berhad. Yang berusaha Encik Muhammad Afiq Iqbal bin Muhammad Nazri, CEO dan Pengasas Bahtera Sdn Berhad. Dan seterusnya, para mahasiswa Universiti Putra Malaysia dan hadirat sekalian. Lihat Hussein Saya tua Zaid banget Maizan bro. Kumar bin Bashiri selaku moderator anda pada pagi ini, insyaAllah. Selamat datang diucapkan kepada hadirin sekalian ke bicara Hala Tuju Kerjaya dan Keusahawanan Graduan Pasca Pandemik. Dengan ini, saya memulakan majlis pada pagi ini dengan tayangan video PKPP dan networking. Dipersilakan. Selamat datang ke Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar merupakan pusat yang menguruskan kursus co-curriculum berkredit dan aktiviti pembangunan pelajar. Tujuan penubuhan pusat ini adalah untuk membangunkan kemahiran insaniah pelajar supaya pelajar UPM sentiasa kekal relevan di pasaran kerjaya. Kursus co-curriculum berkredit merupakan kursus wajib bagi setiap pelajar sebagai salah satu syarat bergraduat, dan antara kursus-kursus yang ditawarkan adalah kursus-kursus kebudayaan seperti seni tari Melayu, Cak Lempong dan sebagainya, kursus-kursus sukan, kursus seni mempertahankan diri, kursus bersifat khidmat komuniti dan kesukarelawanan, dan pelbagai lagi. Selamat datang diucapkan kepada pelajar baharu ke Universiti Putra Malaysia. Anda akan mengikuti kursus co-curriculum kredit setiap hari Sabtu selama 14 minggu. Setiap kelas yang anda ikuti, anda akan dapat 1 jam kredit. Kami para PhD akan sentiasa membantu anda untuk meningkatkan kemahiran insaniah anda. Kelas yang menarik bagi setiap aktiviti yang menarik mampu mencungkil dan mengembangkan bakat anda. Kami sentiasa membantu meningkatkan kemahiran insaniah dan pembangunan sasiah anda dengan kemahiran yang telah diberikan kepada kami melalui program 3T, Train the Trainers oleh Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar PKPP UPM.
meningkatkan kemahiran kepimpinan. Pembelajaran sebanyak Kemahiran moral dan etika profesional. Membentuk kemahiran keusahawanan. Kemahiran kerja berpasukan. Kemahiran berkomunikasi. Pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah. Saya Nur Sahira Fagira, Bahari Adili, pelajar Bachelor Komunikasi dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi, telah mengikuti kelas kokurikulum berkredit Anjuran Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar yang lebih dikenali sebagai PKPP UPM. Kelas yang dijalankan amat menarik dengan visi-visi yang mempunyai kemahiran yang tinggi, mesra, berkongsi ilmu dan sentiasa membantu kami dalam meningkatkan kemahiran insania dan membentuk potensi diri. Kelas yang begitu menarik dan latihan dalam pelbagai aktiviti yang menarik yang bakal mencukil bakat dan membentuk kemahiran diri anda. Seterusnya, anda juga boleh mengikuti program pembangunan pelajar melalui aktiviti yang telah dijalankan di PKPP seperti program Selit Wang, program pembangunan kesukarelawan dan program pembangunan sasiah pelajar. Kami sentiasa diberi peluang dan ruang untuk membangunkan potensi dan sasiah diri kami oleh Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. Oleh itu, ayo mari rakan-rakan mahasiswa berubah. Hari ini anda biasa-biasa saja, tapi pastikan esok anda luar biasa. Bersama UPM, kita berilmu berbakti. Jadikan diri anda seorang sukarelawan UPM. Kami di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar sentiasa membantu anda menjadi insan cemerlang. Untuk maklumat langsung, sila lawati Facebook dan laman web Pusat Kokurikulum dan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Khairul Ismail dari Universiti Teknologi Muara UiTM. Ini mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada semua dan dalam menghadapi norma baru pada tahun 2021, ia pastinya satu perkara yang perlu ditempuhi dengan sesuatu yang baru. Oleh itu, kepada para graduan, jangan lupa dan diminta untuk kita bincangkan lebih lanjut tentang ala tuju, terutama dari segi kerjaya dan keusahawanan di program ala tuju kerjaya dan keusahawanan graduan pasca pandemik pada 2 Januari 2020. This is Fairuz. Setengah daripada anda mungkin pernah nampak saya daripada TikTok. Saya adalah one of the content creator daripada TikTok. Saya selalu cakap pasal tips kewangan. So di sini saya hendak mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru kepada semua pelajar-pelajar UPM dan bersempena dengan tahun baru tahun 2021. Saya harap anda semua dah bersedia dengan misi kewangan tahun 2021. So dengan ini, saya nak menjemput semua pelajar-pelajar UPM untuk join saya pada 2 Januari ini. Dan saya akan bagi tips sedikit bagaimana nak menempuh kehidupan anda sebagai pemuda atau pemudi yang baru saja nak meningkatkan ilmu-ilmu kewangan. Okay? So do join us pada 2 hari bulan Januari ini. Alright? Thank you everyone. Muhammad Nazri dan berundang saya merasa saya masyarakat. Saya studi lulusan pelancongan, ijazah sarjana muda, lulusan pelancongan UiTM. Sama fikir duit dia.
Itu je motivation utama. Kau buat banyak, dapat banyak. Kau tak buat, tak dapat. Kau nak beli ni, adik kau 7 orang lagi kat bawah. Kau nak beli sikit. Tengok nak beli sikit. Jadi macam orang biasa-biasa. Duduk masa kelas, balik kelas, balik itu. Lepas lagi. Tadi pun tadi kat McD. Lepas tu dia makan nasi. Ini nak pergi mana dah saya tak ada. Saya macam dulu, saya print out flyers, saya harap flyers, yang guna kita biasa. Kalau awak nak buka company sendiri, boleh buka company sendiri. Tapi make sure awak kena buat company orang lain dulu macam company awak, dan awak perform dekat company orang lain, insyaAllah. Kalau dekat company awak sendiri, awak mesti boleh lagi perform. Sebab awak boleh perform dekat company orang lain. Kalau company awak sendiri, awak boleh dekat orang lain. Terima kasih di atas tayangan dan video sebentar tadi. Para hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput pengarah program kita iaitu Saudara Gagas Angkasa untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Hello everyone, hello dokter, hello Cik, hello Puan. Pertama-tama saya nak ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Semoga di tahun baru ini kita diberikan kemudahan dalam hidup dan semoga pandemi corona ini cepat berlalu. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada speaker-speaker kita yaitu Dr. Hairi, Cik Muhammad Fairuz, dan Cik Afiq Iqbal yang telah bersedia dan menjadi speaker dalam acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Cik Zaim, Sir Samsulang dan semua teman-teman saya karena telah membantu dalam mewujudkan acara ini. Saya berharap dengan diadakan acara ini memberikan dampak positif untuk kita semua dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Saya Gagas Angkasa Probo sebagai Project Manager sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Gagas Angkasa atas ucapan aluan-aluan tadi. Seterusnya, majlis berjemput Encik Muhammad Zaim bin Rusli selaku Fasilitator khas PKPP bagi merasmikan program kita pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi mengikuti satu saya fikir perkongsian yang amat menarik dan pasti memberi impak yang bagus kepada para pendengar, dan bagus kalau kita dapat jumpa lagi rakan-rakan kita dan juga ahli keluarga kita untuk mendengar bersama. Hari ini atas usaha pelajar dan juga didikan yang diberikan oleh fasilitator kita Encik Samsulang, pelajar berjaya untuk menjemput 3 orang panel yang pada saya berimpak tinggi lah. Dan kita ada ahli akademik, kita ada influencer dan kita ada pemain industri dalam industri pelancongan di Malaysia. Jadi inilah hasil yang kita inginkan daripada co-curriculum berkredit itu sendiri, bukan sahaja memberi impak kepada akademik sebagai satu sistem dalam pengajian, tetapi co-curriculum juga memberi impak kepada diri mahasiswa itu sendiri. Dan yang paling penting dalam kampus, saya pun suka bila duduk dalam kampus, bergiat dalam kampus ini, yang paling mahal yang kita dapat adalah networking. So hari ini awak dapat networking lebih rapat, lebih erat dengan pemain industri di Malaysia, dan pasti networking ini anda akan perlu dan anda akan gunakan di masa akan datang. So together with us today is international students also. So guys, this is Malaysia, how we present our knowledge and how we develop our professional development. We do invite speakers from various background of studies and expertise so that we can share knowledge and also the way how to achieve our vision and missions. So I hope this sharing moment can give us a good beneficial impact when we see COVID-19 as a pandemic.
So there must be a solution in our own capital and financial. So kepada para panel, saya ucap terima kasih yang tidak terhingga kerana sudi meluangkan masa. Saya anggap ni macam kuliah duha lah pagi-pagi ni lah. So saya pun akan stay bersama dengan tuan-puan insyaAllah. Sambil-sambil tu akan ziarah ke acara-acara yang lain. Untuk maklumat panel, kita ada kelas dan juga rakan yang turut mengadakan program-program yang sama. So saya akan berlari-lari di dalam media sosial ini untuk memberi ruang dan masa kepada rakan-rakan yang lain. So guys, saya harap perkongsian ini walaupun apa orang kata tidaklah anda dapat melihat secara berdepan, tetapi virtual ini mudah-mudahan lebih dekat di hati untuk membentuk diri anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacita saya merasmikan program Hala Tuju Kerjaya dan Keusahawanan Graduan pasca pandemik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zaim di atas perasmian sebentar tadi. Kini, tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Tanpa melengahkan masa lagi, saya meneruskan agenda pertemuan kita pada pagi ini dengan memberikan laluan kepada panel kita yang pertama, yang berbahagia Dr. Muhammad Khairi bin Ismail. Dr. ada ya? Jelas ya Dr.? Dr. Khairi? Dr. Khairi boleh unmute suara? Ya. Okey, boleh dengar saya rasa? Boleh, jelas. Sedang kita boleh dengar jelas. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dan sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada kelas usahawan siswa UPN kerana dapat sediakan satu program yang saya rasa agak baik untuk hari ini, di mana kita bercakap ataupun kita berbincang tentang keadaan sekarang dan juga isu pandemik COVID-19. Okay, macam hari ini nampak ada daripada industri, ada daripada akademi. So apa yang saya boleh share sekarang lebih kepada akademi, di mana kalau kita lihat pada masa sekarang kita ada satu keadaan di mana COVID-19, di mana COVID-19 ni adalah satu keadaan yang telah mengubah sebahagian landscape pendidikan. Kalau kita lihat, dulu semuanya face to face. Kita selalu cakap, it's not easy to apply the online learning untuk negara kita, keadaannya. Tapi bila ada COVID-19, kita nampak semuanya berubah. Itu satu. So sekarang ni kita nak lihat macam mana pelajar sebagai pelajar untuk adapt satu persekitaran yang baru, cara pembelajaran yang baru. Saya boleh katakan sebab saya menempuhi dua keadaan yang berbeza. Dulu masa study, sibuk dengan face to face, bekerja ke kelas, lecture setiap kelas. Maksudnya habis kelas ni pergi meeting, dewan kuliah dan sebagainya. Tapi sekarang agak berbeza. Bila habis kelas, kena masuk Google Meet macam hari ni. Macam Encik Zaim cakap, dia akan berlari lah dalam Google Meet tu untuk pantau setiap. So itulah norma baru kita. Means kita lihat bila adanya satu keadaan mendesak, perlu ada satu perbaruan. Begitu juga dengan pelajar. Kalau saya tengok, kalau dulu kita belajar, kita lebih kepada satu keadaan yang mudah. Maksudnya kita pergi kelas, balik kelas, siapkan assignment, semuanya di kampus. Tapi sekarang asasnya adalah agak berbeza. Di mana kita ada satu norma baru yang memerlukan semua pembelajaran dibuat secara atas standard. Itu yang selalu student saya tanya, sir, it's quite different because before this lecture ada kat depan. Sekarang ni lecture adalah komputer. Apa yang saya patut buat? Itu yang selalu diajukan pada saya sebab pada saya is more to sharing. So bila student datang kat saya, benda yang sama selalu ditanya. So mungkin pada hari ini, mungkin saya boleh share sikit macam mana kita nak belajar semasa pandemik ni. Di mana semuanya agak berbeza. Kalau dulu pergi kelas, sekarang lebih kepada online. Okay. Kalau kita tengok sebenarnya, keadaan ni walaupun berbeza, asasnya masih sama. Dia seperti kita tetap nak cari ilmu, kita tetap nak pergi kelas, kita tetap nak sekolah. Itu yang student belajar sama ada postgrad ataupun undergrad
akan buat. Whether pandemik akan selesai atau tak, kita masih lagi kena buat. Kena habiskan program yang kita belajar. Tapi sebenarnya, macam kita pergi berperang. Kalau nak berperang di darat dan di air, ia agak berbeza. Tentu ada strategi. So sebab itulah setiap pelajar sebenarnya perlu cuba untuk tengok apa yang perlu dibuat semasa pandemik ni. Semasa kita belajar ni. Contohnya saya katakan, sekarang ni kita ada isu dari segi keadaan sometimes teknikal, sometimes ada setengah pelajar cakap bila kita duduk di luar agak susah kerana lecture tak ada sendiri. So di situlah kita perlu aturkan strategi. Macam mana kita nak adapt pada masa yang sama kita seiring dengan apa perubahan yang berlaku tu. Saya selalu cakap kat pelajar saya, bila kita ada keadaan yang mendesak, kita perlu tengok kepada dua keadaan. Sama ada you go to study smart ataupun you go to study hard ataupun you do both. Apa yang dimaksudkan dengan study hard, study smart ni sebenarnya? Kalau kita tengok ada setengah orang, dia yang follow all the step. Kalau katakan A, B, C, itulah dia akan follow. Bagi dia, benda tu kena buat betul-betul, kena spend time masa yang banyak dan dia fokus. Tapi ada setengah pelajar, saya nampak, dia lebih kepada study smart. Dia tahu apa yang dia nak achieve, apa keadaan yang dia ada, apa resources yang dia ada. Study smart ni, kalau tanya saya, budak lelaki yang boleh esok nak exam, dia dah tahu dah apa strategi dia. Saya selalu tell student saya, the lecture maybe want to complete all the topic we need around 14 weeks. Betul, kita perlukan 14 minggu. Tapi saya percaya student saya ada yang smart, very smart. Dia tahu study smart dia macam mana. Dia boleh habiskan 14 topik dalam masa satu malam. That is the normal kalau kita tengok. That's why bila ada pandemik ni, kita perlu tahu macam mana cara study kita. Kita dah tak boleh macam dulu. Okay, kalau dulu kita cakap assignment akan disiapkan seminggu bila nak hantar. Tapi sekarang kemungkinan macam-macam boleh jadi. Hantar assignment, dah klik, rupanya internet terputus. So tak hantar. Akhirnya lecture cakap student tak hantar. So the first thing you need to know, the start, your study start, whether you are very focused ataupun you masih lagi nak guna cara lama. Itu satu. Pada saya pandemik ini menyebabkan setiap orang akan berfikir apa yang perlu dibuat. What we need to do. That's the first thing. Dan yang kedua, bila kita menjadi pelajar ni, saya selalu katakan kita kena faham dengan siapa kita berhubung tu. Sebab dalam konteks pelajar ni dua perkara saja. Dengan lecturer dan dengan kawan-kawan. Itu je dua perkara. Kalau katakan dengan pensyarah, kita kena faham pensyarah ni manusia. Dia bukan robot yang diprogramkan, okey, Prof ni dia akan sama dengan Prof B, Prof C, Prof D. Kalau macam tu, senanglah kita kan. Kita dah tahu style dia sama. Tapi adakah style setiap pensyarah ni sama? Itu yang pelajar boleh tahu. Masa COVID-19, apa yang saya suka highlight kat sini, dia kena faham dia punya pensyarah tu macam mana. Apa yang dia expect daripada student dia. Ada setengah pensyarah dia memang tak familiar dengan teknologi baru. Contohnya kita suruh guna Zoom ke, kadang-kadang dia cakap okey, saya nak guna WhatsApp. Itu je yang saya tahu. So sebagai student, either you follow ataupun you bantu dia untuk mungkin something new. Cara dia. Dan kita kena faham, bila COVID-19 ni, banyak isu yang berlaku adalah di luar kuarter pejabat. Sometimes student ni bukanlah dia nak ganggu. Mungkin selepas pukul 5, dia rasa itu je masa yang dia free. So dia pergi mesej lah pensyarah tu, WhatsApp. Saya lebih suka kalau student tengok pensyarah caranya macam mana. Kalau katakan kali pertama, kita mesej selepas pukul 5, pensyarah tak reply, dia reply pukul 7, itu tandanya dia memang jenis orang pensyarah yang betul-betul follow dia dulu. Maksudnya habis office hour jangan mesej dia.
Tapi ada setengah pensyarah dia okey. Yang itu student perlu tahu siapa pensyarah dia. Dan make sure bila kita berhubungan secara atas talian semasa pandemik COVID-19 ni, hubungan antara student dengan pensyarah ni selalu ada miscommunication ataupun ada kesilapan. Contohnya macam ni, saya bagi satu contoh. Contohnya kita ada saudara Ganggas. Dia tak sure dengan lengkap bahasa. Dia cuma nak tanya, sir, boleh tak sir tolong simak kerja saya? Masa tu Ganggas mesej saya 5.30. Tapi mungkin masa tu saya terfikir, budak ni kau nak suruh aku cek sekarang ke dekat office hour. Tapi mungkin Ganggas cakap bila cek tu bila free lah, maksudnya esok. Kita nampak dekat situ. Selalu ada perkara macam tu masa pandemik COVID-19. Sebab saya bercakap ni bukan sebagai saya seorang pensyarah. Malah saya pun, PhD saya masih lagi belajar kepada penyelia saya untuk projek-projek. So benda tu yang kita selalu perlu tahu. Kita kena aware do and don'ts untuk setiap pensyarah. Memang berbeza kalau tanya saya. Dan setiap pensyarah ni sebenarnya dia ada pensyarah yang jenis, okey, pelajar you kena inform. Anda sebagai pelajar, bila tempoh pandemik ini, cuba bagi tahu, share dengan pensyarah apa yang berlaku. Okey, kata pensyarah cakap, okey, saya nak semua student saya semuanya ada di atas talian online during my class. All of you must be join the online class. Tapi you kena bagi tahu. Cakap, okey, sebenarnya doktor, saya tak mampu, tak boleh ada isu macam ni. Banyak yang berlaku, pengalaman saya 2 semester ODL adalah isu miscommunication. Maksudnya kadang-kadang pelajar tak inform. Itulah kita nampak akhirnya beberapa isu itu mungkin student pakai pokok lah, pergi nak dapat email susah. Sebenarnya itu adalah communication. Sometimes masa pandemik ni dah berbeza. Kalau dulu betul kita masuk kelas, kita akan cakap, okey macam ni. Pensyarah boleh nampak kita, tapi sekarang pensyarah tak nampak. So apa yang sebagai student kita perlu dah mula belajar. Saya bukanlah kat sini menyatakan pelajar perlu ke depan, perlu menyuarakan hak mereka. Maksudnya kat sini kita nak elak sebab pandemik COVID-19 ni memang kalau kita tanya pensyarah pun, diorang tak prefer sebenarnya kalau semua online. Agak susah sebab face to face, kalau ada kajian, sekarang saya ada buat untuk saya punya pelajar, saya tanya directly berdasarkan undian. Anda suka face to face atau buat online? Dia akan pergi kepada face to face. Saya percaya kalau panel kita macam design ke, Encik Afiq ke, Encik Fairuz ke, buat apa-apa program, kalau orang tak ada kat depan, kita rasa macam tak ni. Tapi itulah the reality. Student perlu faham macam mana konsep pembelajaran yang cara baru. Lepas tu ada yang tanya saya selalunya, ada beza tak dari segi pembelajaran secara online dan face to face? Sebab saya percaya bila ada COVID-19, semua face to face. Tak ada semua online. Face to face tu jarang. So apa yang saya boleh katakan, cara belajar masih sama. Saya selalu berpegang kepada satu perkataan, how you do anything is how you do everything. Maksudnya kalau you buat sesuatu tu macam tu, you akan buat perkara yang sama macam tu. Tak kira ada COVID, tak ada COVID. So actually it's about your commitment and it's about your discipline. Kalau saya pernah berada sebagai student, katakan saya dulu biasanya saya ambil 18 jam kredit, 6 ke 7 subjek satu ses. Sebenarnya kalau kita dah biasa dengan cara kita belajar, walaupun kita ada kat mana-mana, disiplin kita tinggi, kita tetap akan buat benda yang sama. Contohnya mudah, macam saya taklah nak minta semua orang jadi macam saya. Saya cuma jadikan contoh. Saya sebenarnya orang yang tak akan buat kerja selepas waktu pejabat. Itu satu. Dan saya tak akan study pada waktu malam. Saya akan study waktu kuliah tu. So memang bila dah menjadi pandemik ni, ada yang kawan-kawan saya tak masuk office. Saya still lagi akan masuk. Kita dibenarkan 8 hingga 5 sebab saya dah cakap selepas waktu pejabat tak boleh.
Itu saya punya cara saya. So bila kita belajar pun sama, komitmen tu tinggi. Sama juga dengan kerja. Saya percaya satu perubahan yang besar sekarang kita boleh nampak. Kalau dulu 50% tu biasanya banyak exam. Tapi kebanyakan universiti mula meningkatkan untuk memberi keselesaan kepada pelajar. File kurangkan mungkin diganti dengan case study. Sebenarnya kalau dekat situ, kita tugas kepada pelajar meningkat. Kalau dulu 2 assignment, dia akan pergi kepada 3 assignment. Tapi pelajar perlu melihat itu ada satu perkara yang lebih baik. Sebab bila ia melibatkan task, ia pemberamakan pun agak berbeza. Kalau dulu betul, masa exam, jawapan A, jawab B. Confirm salah. Confirm tak boleh. Macam tu. Itu maksud dia. So, tapi bila dah pandemik ni, semua pihak, terutama institusi pendidikan dah mula untuk melihat struktur cara penilaian tu kalau kita tengok. So sebenarnya benda yang sama tapi yang bezanya yang adalah komitmen. Kalau katakan kita masih lagi meletakkan komitmen, saya percaya you study lah dekat mana, dekat rumah ke, dekat rumah nenek ke, dekat mana pun masih lagi ada dekat situ. Kalau kita tanya orang yang berjaya, contohnya kalau dia baca buku macam Facebook, pengasas Facebook dan sebagainya, dia akan cakap the first thing is about commitment and focus. Saya percaya panel-panel kita yang dah biasa pakai TikTok pun dia akan cakap yang sama. Itu yang membezakan antara orang berjaya dan untuk saya sebagai pensyarah seriously. Saya melihat pelajar kalau dia komitmen tinggi, sometimes kita akan rasa dia layak untuk data. So pelajar perlu faham konsep itu. Walaupun perubahan pandemik, tadi pandemik pun tetap sama. Benda ni asasnya di situ yang saya boleh katakan. Dan saya nak highlight something sebenarnya. Bila kita buat sesuatu perkara ni sebelum pelajar, kita rasa kerja kita banyak. Sebab everything kita nak buat semua. Kita nak buat seorang diri. Saya daripada dulu saya selalu cakap dekat diri saya, rakan-rakan saya, kenapa kita tak datang kepada study group? Itu satu. Study group ni ramai yang cakap kalau kita pergi banyakkan macam bergosip, biasanya kita dengar macam tu. Tapi ia bergantung macam mana you plan untuk itu. Bagi saya, bila pandemik COVID-19, cabarannya memang besar pada pelajar di mana adanya kekangan. Tapi kita tak boleh jadikan kekangan itu sebagai satu alasan. Kita macam ni. Bila prinsip saya siapkan kat student saya, bila ada kekangan, jadikan kekangan itu sebagai satu perkara yang motivate you untuk you buat lebih baik. Contohnya, bila saya ada pelajar, ini reality. Hari itu, ada 5 satu grup ni, dia datang kat saya selepas minggu keempat. Dr. Khairi, saya tak boleh nak fokus sebab dulu study teruk. Tenang sebab saya duduk ramai-ramai, esok nak exam berkumpul di kafe kan. Saya cakap dia, biasanya anda bergosip atau anda bercakap, anda guna platform aku. Saya cakap, sebab ini zaman COVID. Dia jawab kat saya, kita orang guna Telegram, kita orang guna WhatsApp. So kenapa kita tengok Telegram dan WhatsApp tu sebagai satu tempat hanya untuk berhubung? Kenapa kita tak jadikan itulah platform study yang baru yang kita boleh manfaatkan? Sekarang pun dah ada TikTok dan sebagainya. Saya tak rasa TikTok tu, kalau dulu kita dengar TikTok ni orang nari je. Bukan TikTok orang nari je. Saya tak rasa benda tu dah tak boleh dipegang dah. Sebab sekarang itulah medium-medium yang tersedia terutama untuk pelajar kita ni. So kalau dari situ, gunakan platform-platform ni tempat untuk kita study. Masa kita cuba, contohnya kita ada satu WhatsApp group yang kita boleh bincang tentang pembetaan subjek. Contohnya sekarang dah minggu ke, saya rasa dah minggu ke-10. Biasanya pelajar ni kalau minggu ke-10 dia dah berdebar. Sebab minggu ke-11 semuanya kena examine, kena exam. That's the normal. Tengok masih lagi di situ. Tapi ada perbezaan. So apa yang saya boleh katakan, cuba guna medium tu.
mungkin dalam Telegram tu kita ada 5 orang. Setiap orang buat satu video apa yang difaham untuk setiap topik. Sebab saya perasan bila kita biasa dengan tengok pada visual ni mengikut kajian dia lagi cepat, kita akan ingat. That's why kalau kita tengok wayang dulu, kalau kita tengok cerita tu kita ingat ceritanya macam mana berbanding kita baca novel. Kita rasa benda tu boleh ingat. Itulah cara sebenar sebenarnya. Masa saya study dulu, saya tak pernah menghafal. Bagi saya menghafal itu sesuatu yang berat. Tapi ada rakan-rakan saya perasan, saya akan pergi kepada study group, saya akan bincangkan. Sebab saya lebih suka cakap, dengar. Dia lebih mudah untuk otak kita macam untuk ni. Kalau kita baca ni, kita rasa, saya tahu, kalau dekat Facebook, dia 3 minit baca buku ibarat apa? Macam terlalu ni. Tapi cuba cara yang sama tapi tepat dengan norma yang berbeza. Itu yang saya suka highlightkan dekat sini. Okay. Lepas tu ada yang tanya saya juga tentang tes dengan exam ni. Sebenarnya para pelajar, especially for Malaysia case, untuk case Malaysia ni sebenarnya kementerian dah mengambil kira semua tu. That's why kita nampak dari segi test dan sebagainya dibuat mengikut cara yang tertentu, format yang tertentu. So kalau kita lihat dekat sini, contohnya macam saya, rumah tak ada internet, saya nak buat kerja, macam mana cara yang paling mudah? Kadang-kadang rumah jauh. Biasanya saya selalu cakap dengan student saya, why not you draft je apa yang you nak buat, you pergi CC 2 jam, you cari maklumat balik, you buat. Itu saja. Selalunya kalau kita nak buat test ataupun apa-apa assignment semasa pandemik ni, ia agak beza. Kerana saya percaya para pensyarah dia masih lagi mementingkan kualiti, but the first thing adalah komitmen. Saya selalu tengok rakan-rakan saya bila dia menanda sesuatu laporan ataupun even saya sendiri, the first impression kita tak expect tinggi, tapi kita nak tengok benda tu ada. So katakan masa pandemik COVID-19, kalau student dah boleh buat mungkin kurang 20% sebelum kualiti pandemik tu, itu dah okey. Tapi isu yang berlaku biasanya adalah macam mana kita nak pelajar nak siapkan. That's why pelajar perlu faham. Sebenarnya masa pandemik ni pembelajaran macam biasa. Cuma kita tak boleh terlalu santai. Maksudnya terlalu banyak yang menangguh sebab kita tak tahu. Sekarang ni kita tak hantar saja depan. Kita hantar melalui internet connection. Contohnya ada satu kes baru ni saya minta student saya hantar pada 31 Januari assignment. Dia kena hantar satu video. Video ni saya tahu bila kita upload kadang-kadang berat dia nak kalau punya yang phone punya internet lah. Tapi bila dia last minute macam tu, dia akan jadi tak dapat hantar. Tapi kita faham apa yang dia katakan. Kat situ sebenarnya ada sebenarnya pelajar sebenarnya perlu prepare apa yang akan berlaku. Sebab masa pandemik ni macam-macam. Kalau internet ni memang memudahkan kita. Sometimes ada teknikalnya. Sama juga kalau kita buat apa-apa program. Sekarang ni kan kalau kita tengok di Google Meet apa, tentu kena masuk lebih awal. Sebab kita tak nak benda tu berlaku. So preparation tu pelajar perlu ada kat situ. And then group assignment. Katakan saya percaya bila tak kira postgraduate ke undergrad je, memang ada assignment berkumpulan. Sebab assignment berkumpulan ni sebenarnya dia nak didik pelajar tu untuk macam mana untuk adapt cara bekerjasama. So kalau kita lihat dekat sini, kalau group assignment biasanya saya selalu minta student untuk ada orang yang coordinate benda tu. Sebab bila kita hantar just compile, mungkin dia akan jadi macam rumah tak siap. Kejap A, kejap B, kejap C, macam tu. So it's depend to you to make sure you achieve the target to submit the assignment. At the same time, ada orang yang boleh pantau dari segi kualiti tu. So itu sebenarnya cara yang pelajar perlu tahu juga.
Okey, baik, minta maaf Dr. Khairi sebab kita dimaklumkan bahawa masa untuk setiap panel kita kita ada peruntukan Cik Khairi. Jadi Dr. Khairi, baik, jadi insyaAllah saya rasa satu pengisian yang cukup Cik Khairi berkaitan dengan tips dan bagaimana, dan saya boleh highlightkan antara yang saya boleh macam mana saya tekankan di situ adalah hubungan kita antara student dan juga lecturer, yang mana ia mendatangkan keberkatan dan memberikan bantuan dari segi kita belajar, insyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Khairi ya. Okay, thank you. Okay, baik. Okay, seterusnya saya terus pergi kepada panel kedua kita ya. Yang berusaha Encik Muhammad Fairuz Izwan bin Basri. Ada bersama saya Encik Fairuz? Ada. Ya, jadi saya terangkan sedikit. Baik, Encik Fairuz merupakan seorang influencer di media sosial dan sangat aktif berkongsi tips-tips berkenaan pengurusan kewangan dan juga kehidupan. Dalam konteks peserta atau penonton yang bersama kita pada hari ini, kebanyakannya merupakan golongan mahasiswa atau belia yang boleh dikatakan masih kurang jelas akan tahap pengurusan dan literasi kewangannya. Seperti yang kita maklum, sebenarnya student lah, kebanyakannya student lah di dalam bicara kita pada pagi ini insyaAllah. Baik, Cik Fairuz sebelum saya nak teruskan kepada persoalan formal ya, yang sepatutnya saya soalkan adalah sebelum ni saya nak bertanyakan sedikit lah terhadap Encik Fairuz. Okey, boleh terangkan tak sedikit berkenaan dengan apa vision Encik Fairuz sebagai seorang influencer untuk tahun baru kini, tahun 2021? Cuba terangkan sedikit ke? Vision ya? Vision saya, my personal vision lah kan, Zaim? Ya. My personal vision, I nak buat dua benda sahaja untuk tahun 2021 dan akan datang, especially cakap berkenaan dengan financial literacy. So my job, I kerja dengan one of the big banks in Malaysia, and dekat the big bank one of the Malaysia, kerja saya pun memang has been talking to the mahasiswa about financial literacy. Tetapi early this year saya sedar yang pergi ke universiti sahaja to have talk by myself is not enough. Kalau macam setakat talk, maybe 100 orang, sometimes more, sometimes less. So it's just limited kepada that audience sahaja tau. So saya rasa yang saya boleh buat better. So early this year, saya decide yang saya hendak spread the financial literacy via social media. That's when saya start dengan TikTok. Waktu bulan Mac saya start dengan TikTok, tapi tak sangka lah saya buat satu post tu dia meletup habis-habisan sampai sekarang saya masih lagi naik menambah follower dekat TikTok. Alhamdulillah, which is a very good thing. My personal ambition kan untuk this year, my personal vision I ada dua je. Nombor satu, I nak spread more. I wanted my audience to be bigger dekat TikTok supaya lagi ramai dapat benefit of financial literacy dekat TikTok. So that's my first vision. By end of the year, next year saya nak target lebih daripada 100,000 lah if possible, 100,000 follower. Secondly is that my second ambition, my second personal vision is that saya nak normalize money talk between couple. So that's another ambition yang I ada personally, because I realise in Malaysia the biggest issue among couple, or the biggest reason kenapa couple divorce in Malaysia is because of financial. And personally, I feel that, you know what, a lot of the couple kat Malaysia ni, kita bila cakap pasal duit je, dia terlarang. Bila suami isteri je cakap pasal duit je terlarang. Suami tak cakap pasal duit kat isteri, isteri tak cakap pasal duit kat suami assume yang, isteri assume yang suami is already doing good. And then what's the worst is, the mentality of her money is her money, your money is her money as well. Which is nothing wrong, it's just that you should communicate to your husband on how to secure yourself and how to secure your family as a whole. So I wanted to normalize money talk lah. So that's my personal ambition for 2021. Okay, terima kasih Encik Fairuz. Seperti kita maklum dalam kita influence orang ni, saya rasa medium TikTok ni boleh digunakan secara luas sekarang ni. Saya rasa macam Dr. Khairi cakap, macam Encik Fairuz sendiri beritahu, TikTok ni sekarang ni bukan jadi macam stigma masyarakat tempat orang menari ke apa. Sekarang semua orang ada, tak keterlaluan saya cakap, semua orang ada account TikTok lah. Masih sekarang ni. Sebab digunakan sekali meluaskan, jadi saya rasa bagus dekat situ je Encik Fairuz. Baik, saya pergi kepada soalan yang berkenaan dengan situasi kita sekarang ni. Seperti yang Encik Fairuz maklum, kebanyakan orang muda mahasiswa terutamanya tidak masih kurang jelas tahap pengurusan kewangannya dan juga literasi kewangannya.
Jadi apakah pandangan Cik Fairuz berkenaan situasi ini? Dan Cik Fairuz boleh tak kongsikan sedikit tips-tips ataupun nasihat berkenaan pengurusan kewangan kepada para peserta pada pagi kita ini? InsyaAllah, teruskan kembali. Okay, soalan ini sangat menarik. I sangat bersetuju yang bila mahasiswa graduate sahaja daripada universiti, keluar sahaja daripada universiti, they don't know what to do in terms of their financial. Sebab saya this year dan last year saya dah banyak pusing ke universiti-universiti dalam Malaysia. Tak semua universiti dalam Malaysia ataupun college memberi fokus kepada financial literacy. Ada yang bagi tapi tak semua. And then bila that some college atau universiti beri knowledge about financial literacy, bila saya masuk je join kelas diorang, it's very concept based. Concept based tu maksud dia ajar apakah itu non-compounding, apakah itu compounding, apakah itu inflasi. Tapi in the real world, that is just concept that you have to understand. But in the real world, you kena tahu macam mana nak buat tax. You kena tahu macam mana nak bayar you punya credit card. You kena tahu macam mana nak buka joint account ataupun nak buka account. So yang tu yang missing. Yang tu yang graduate semua tak nampak. Yang tu yang graduate semua macam aku belajar compounding tapi apa impact dia? So that's the difference. There's a very big gap antara ilmu yang diajar dan practicality of it. So antara nasihat saya kan, usually saya akan run module dipanggil financial adulting. So financial adulting ni adalah I created 8 step on how to become a financially responsible person. And it's a very practical step. So dia tak ada nak cakap pasal panjang-panjang pasal inflasi, pasal apakah itu compounding. In fact, we give more practical approach on how can they improve diorang punya credit score, macam mana nak spend, bila nak bayar dekat mana, so all that stuff lah. Tapi sekarang to make it easy kan, for the tips for the youth outside there, pemuda-pemuda kat luar sana, I ada 5 tips saja yang I boleh ringkaskan dan yang senang I boleh tell to everyone. Nombor 1, now since this is a new year, baru 2 January, it's never too late untuk everyone, especially anak muda di UPM sekarang, untuk bina you punya own misi kewangan. Okay, have a goal, misi kewangan. Misi kewangan ni sangat penting. Dan saya tak cadangkan misi kewangan di mana you tulis sahaja dan you cakap ini target untuk next year. No. Kebanyakan 92%, 92% orang yang membuat public yang membuat misi kewangan ni yang have a goal, you and me, myself, 92% orang gagal dalam orang cakap to achieve that misi kewangan by the end of the year. Kenapa 92% gagal? Sebab bila dia establish a goal, they were not specific. So that's another issue. Dia establish a goal. Contoh, early this year, macam contohlah Zaim ke, maybe Gagas ke, ada misi cakap, okay, untuk 2021 saya nak ada 6 pack. Oh, dahsyatnya nak ada 6 pack. Wow. Tetapi 6 pack sahaja itu adalah satu misi yang sangat broad. Saya nak ada 6 pack, tapi apakah your plan? What's your specific action plan? Contohnya, one of the things that you could do is that saya nak ada 6 pack, tapi bulan Januari saya nak hilangkan 2 kg, Februari lagi 2 kg, by Jun saya dah nampak 4 pack. So ada dia punya measurement, ada dia punya own action plan. So that's what's important. Kebanyakan orang hanya meletakkan misi kewangan sebagai misi sahaja. Tak ada action plan, tak ada measurement. So that's very important. Bila kita cakapkan misi kewangan ni, misi itself, misi kewangan ni ada banyak. Kita boleh cakap pasal misi kewangan untuk retirement. Contohnya, a lot of my friends, dia punya misi kewangan adalah nak menjadi millionaire by the time dia retire. Tetapi millionaire tu berapa banyak? Itu pun kita kena tanya kepada diri sendiri. Berapa banyak sebenarnya kita nak by the time kita retire? Itu pun satu persoalan yang betul. So bila you dah tahu berapa banyak, you kena tahu berapa banyak you kena kumpul ataupun you kena save bulan-bulan. Itu pun your action plan juga. So misi kewangan ni macam saya cakap ada banyak. Misi kewangan ni adalah melibatkan you punya saving, melibatkan you punya investment dan melibatkan you punya spending. So spending pun boleh jadi sebahagian daripada misi kewangan anda. Contohnya, antara spending kategori untuk misi kewangan saya adalah saya nak travel ke semua Disneyland dalam dunia sebelum umur saya menjejak 45 tahun. So untuk cover semua Disneyland dalam dunia, saya kena ada
berapa ribu untuk pergi Disneyland, berapa ribu untuk kat Disneyland, bila saya boleh pergi, pada datang gaji saya reach berapa banyak, saya rasa saya bersesuaian untuk pergi. So semua plan-plan tu kena ada part of your misi kewangan. Tapi itu adalah lebih kepada misi kewangan yang panjang. Misi kewangan untuk tahun 2021, you can make it simpler. Contohnya, saya nak start untuk buat budgeting, saya nak start untuk expense tracking, saya nak jejak, nak track semua saya punya kewangan-kewangan, saya punya receipt, saya punya spending, semua saya nak track supaya saya dapat tahu habit saya dekat mana. So that's one of the thing yang you boleh buat. Lepas tu maybe what you could do untuk tahun 2021 adalah misi kewangan untuk bina you punya emergency fund. Start pun misi kewangan untuk bermula pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia. Okay, I will go that into more detail after this lah. So it's very important again, have a goal, wujudkan misi kewangan anda dan remember to be specific. Okay. Now, second advice yang I akan kasih, usually kan, advice yang saya kedua ni selalu Cik Fairuz, maaf. Even you and me myself, boleh dengar? Boleh dengar Zaim? Oh, Cik Fairuz, ayat sebab tadi agak lag sikit dia salah sangkut. Sorry, sebab saya baru pindah rumah ni. So rumah ni internet dia Masya Allah. Saya boleh balik kot. Maaf Cik Fairuz sebab tadi memang sangkut-sangkut. Tak apa. So saya mulakan balik dengan second point. So second point saya, second tips adalah untuk budgeting and expense tracking. So this one very important. Kebanyakan Malaysian ataupun just normal people, they don't do this as much. Okay, apakah itu budgeting and expense tracking? Budgeting ni, sekarang ramai orang pandang rendah budgeting and expense tracking ni sebab it's very leceh nak buat. Sangat leceh nak buat. Tapi it's very important, especially budgeting sangat-sangat penting. Sebab you always need to know di mana you are spending your money. So that's very important. A lot of people, banyak mahasiswa akan cakap, oh saya tahu di mana saya spend duit saya. Tapi when we start to do the experiment, I pernah buat satu eksperimen dengan universiti, ada the student cakap, saya tahu mana saya spend duit saya. Dia boleh listkan berapa banyak. Tapi bila kita start buat expense tracking, banyak betul expense yang terlepas. Macam contoh, dia terlupa yang setiap pagi dia akan minum teh tarik. Bukan satu, tapi dua cup. Harga teh tarik RM2 satu cup. Dia terlepas. So, bila you start expense tracking, you akan nampak you punya habit dekat mana. Pagi you minum apa, you makan apa, berapa banyak you always spend pagi-pagi. Bila you balik rumah, how much you spending to your parents, to your kids. So, awal-awal you tak nampak tau benda ni. You cakap you tahu. Tapi bila you dah start tracking, you sedar, Allah Akbar, banyaknya aku guna kat teh tarik pagi-pagi. Nothing wrong if you wanted to use on teh tarik. However, what you could do is instead of spend kat RM2 punya teh tarik kan, instead of pergi dekat teh tarik dekat kopitiam Old Town Coffee House tu, probably you boleh spend dekat mamak, jadi RM1-2 je harga. So that's what you can do. You nampak you suka this habit, tapi maybe you boleh cari option yang a lot cheaper. Maybe you boleh bungkus daripada rumah. So benda-benda macam tu. I pernah jumpa satu pelajar di mana every morning dia akan spend dekat Starbucks. Wow. Satu hari dia akan spend dekat Starbucks, pagi dia sahaja dah RM15. Saya macam wow, dahsyatnya. Gaji dia sangat rendah tapi dia spend dekat Starbucks every morning. Sebab dia kata dia suka kopi. So saya cadang kat dia, kalau you suka kopi, why not you just, tapau from rumah. I know every morning you kena start dengan kopi kan, nak that adrenaline. Tapi maybe you boleh tapau dari rumah. Maybe you can find a very good coffee, tapi you boleh buat kat rumah. Perbezaan dia langit dan bumi. So itu some of the thing you boleh nampak daripada expense tracking. Budgeting pula, you kena tahu duit you akan di-spendkan di mana. So that's very important. You kena assignkan duit you, tugasan-tugasan kepada duit you. Kalau you earning RM3,000 kan, fresh graduate, you start, contoh gaji RM3,000 lah, on the high side, RM3,000.
Kalau you earn RM3,000, what you could do is that you kena assign tugasan kepada duit you. Contohnya, RM300 dekat your parents nak kasih balik ke kan? Maybe RM400 untuk makan minum, RM100 untuk transportation, RM500 untuk rumah. Start assigning tugasan. Okay, awal bulan you dah bagi tugasan, by the end of the month, duit you akan habis kepada semua tugasan. Tugasan ni termasuklah juga you spend dekat savings, you spend dekat investment, itu adalah sebahagian daripada tugasan-tugasan duit you. Ini method yang saya bagi tahu ni sangat senang. Ini dinamakan zero based budgeting. Maksud dia, by the time end of the month, you tak akan ada duit sebab you semua duit-duit you dah ada tugasan-tugasan dia. Okay, saya tak cadangkan untuk mahasiswa yang lain, mahasiswa di luar sana untuk try method-method budgeting yang lain. Macam contoh yang famous 50-30-20, 50% untuk needs, 30% untuk benda yang untuk savings and wants, and then 20% untuk benda-benda yang you nak. Tapi masalah dia, this 50-30-20 dia tak sesuai untuk mahasiswa di Malaysia sebab mahasiswa di Malaysia our salary is not as high. So because tak tinggi, that's why you perlukan zero based budgeting di mana dia tak akan assign 30% daripada gaji you untuk save. Kalau you bayangkan awal-awal you nak start hidup, gaji you 30% you nak guna untuk save, which is a good thing. Tapi kita ni manusia, kita ni tak biasa. Tiba-tiba 30% kena save. It's a bit difficult. So advice saya awal-awal untuk graduates untuk budgeting, apply zero based budgeting. Zero based budgeting ni senang. Kategori dia you boleh keluarkan sendiri, tapi remember you have to assign setiap duit you tugasan-tugasan down to the last RM1. Kalau you dah assign tugasan ada baki RM1 tu pun kena kasih tugasan. Jangan lepaskan dia. Okay, so that's very important. Next adalah disebabkan kita baru sahaja lepas dengan COVID-19 session ni, belum lepas lah, almost there, selagi vaksin tak sampai. You have to be remember untuk bina your emergency savings. Ini sangat penting ya. I have several facts yang I boleh kasih. 52% rakyat Malaysia tak ada emergency savings. Okay, you have to understand that. Actually, I have one personal friend di mana waktu COVID-19, sebelum COVID-19 dia invest nearly half of his money dekat investment in stock market business, and business dia adalah berkenaan dengan science show dekat sekolah-sekolah rendah. When COVID-19 hits, business dia lingkup. Sebab apa? Tak boleh buat persembahan dekat sekolah, dan stock market seluruh dunia merah. Dia punya duit investment pelaburan dia semua jatuh merudum, habis. Dan hilang kerja, tak ada duit investment. Lepas tu saya tanya dia, Ben, macam mana you survive? Dia kata senang je, I survive Alhamdulillah melalui business I dah save setahun duit emergency savings. This tahun emergency saving boleh buat I survive. Dan dia tak bekerja selama 6 bulan. Last month baru dia start bekerja balik. Which is very, very difficult for him. Tapi, the best thing about him is, dia ada emergency fund setahun. Kalau you pergi mana-mana financial advisor, always akan cadangkan 3 sehingga 6 bulan. 3 sehingga 6 bulan. But my friend, sampai setahun, Alhamdulillah. Tabiat dia untuk start emergency savings tu menyelamatkan dia walaupun dia tak dapat bekerja for few months. Okay, so that's very important. So now untuk pelajar atau mahasiswa, I suggest for you to start building your emergency funds. This year you can start. Emergency funds ni macam mana? Okay, dia ada dua. Yang pertama adalah kalau you masih lagi single, tak berkahwin, have emergency funds 3 sehingga 6 bulan gaji. Kalau masih single tak berkahwin, you can start with 3 to 6 months. Kalau yang dah berkahwin, dah ada dependent, dah ada anak, maybe your parents are depending on you, your emergency funds tu kena 6 sehingga 12 bulan gaji, kena lebih. Sebab kalau ada apa-apa jadi dekat you can still support your parents or your kids or your wife. Okay, so that's very important. So bina dana kecemasan, sangat-sangat penting. Dana kecemasan ni juga depending kepada perangai you juga. Kalau you jenis yang selalu pegang duit, nak korek balik duit tu dan letak dekat tempat yang susah you nak sentuh, macam contoh fixed deposit, you tak boleh sentuh. Tapi kalau you tahu perangai you disiplin, macam I tahu perangai I disiplin, so I letak dekat tempat yang senang I sentuh tetapi dia punya pelaburan tu lagi tinggi. Okay, itu pun second tips. Jangan letak dekat tempat yang orang cakap apa, tak memberi you hibah atau tak memberi you profit, sebab you punya emergency funds kena berkembang. Gaji you naik, emergency funds you pun kena naik. Kalau gaji you dah RM5,000 tapi emergency funds you macam gaji you RM3,000, susah you nak survive. Okay, so that's very important. And then second last tip nombor 4 adalah you kena fahami 3 keputusan kewangan terbesar dalam hidup anda.
3 keputusan terbesar dalam hidup anda, 3 keputusan kewangan terbesar adalah first house, first car and also marriage. Yang lelaki-lelaki semua first marriage, pantang dengar. Sorry, saya silap sebut. Marriage sahaja, okay? First car, first house and also marriage. So this is very important, these 3. Okay, first house, bila you nak start hidup ni, car is a lot of the graduates dia nak show off dengan kereta, which is honestly nothing wrong. Tapi you kena bear in mind, kereta ni is a depreciative asset. Once you beli, you bawa je kereta, the moment tayar kereta tu keluar je kedai, tayar pertama keluar kedai, 15% harga kereta akan drop. You bayangkan kalau you beli Honda Civic 100,000, 15% dah drop. Keluar-keluar je kedai, harga tu jadi 85,000 walaupun rosak depan kedai. Okay, so nasihat I senang je. Ada rule of thumb untuk semua benda yang I cakap tadi. Okay, untuk first car, rule of thumb dia, kalau you nak beli kereta pertama you, okay, gaji you darab 12. Maksud dia kalau you earn RM3,000, first car you RM3,000 darab 12. Maksud dia RM36,000. Itu adalah harga kereta pertama you. Okay, now kalau RM36,000 boleh beli kereta apa? Boleh beli kereta Azia, boleh beli kereta second hand. So that's what you can buy with 36,000. Jangan terlampau nak show off. Tengok kawan-kawan dekat social media using Honda, warga-warga Honda, don't follow them. Okay, just diorang tu semua pun hutang. You don't know. You don't know. Entah-entah dekat belakang dengan bank dia hutang 60% gaji dia bayar bulan-bulan. So it's not a good thing. Okay, live within your means. Personally for me, I dah 4 tahun bekerja baru I beli kereta. Itu pun kereta Myvi because I gotten married, then I have to buy a car because of my wife. If not, I will still use a motorcycle. Okay, so that's me. Bukan kedekut. It's just that I wanted to make sure masa hadapan I terjamin. Even when I bought a car right now, I only spend 10% daripada gaji I untuk bayar duit bulan-bulan kereta. I do not want to spend more than 10% because life is much more than paying for car, which by it doesn't give you back money. Okay, now untuk first house pun sangat senang. First house, you have to bear in mind, once you nak beli rumah nanti, okay, harga basically bulan-bulan rumah, you kena pastikan hanya 30% gaji you sahaja. Jangan spend lebih daripada 30% gaji you untuk your first house. Okay, kalau you spend more than 30%, you actually cannot afford the house already. Okay, sebab if you have to bear in mind, house ni ada banyak juga hidden cost. Hidden cost yang ada dia adalah contohnya service maintenance, tax. Okay, kalau you tak boleh afford nak beli, even right now you can start renting. Nothing wrong for renting. Jangan terlampau nak gopoh nak beli rumah. I know house is a very good asset, but you have to bear in mind untuk live within your means first. Okay, now untuk marriage is very important. Again, I go back to my first conversation dengan Zaim. I wanted to normalize heart-to-heart talk. So this is very important. I don't have many tips for marriage, but what's important is for you to sit down with your partner, talk about money, especially untuk lelaki. Lelaki ni sometimes they have a very big ego because the ego of a man is 2P. Dia ada 2P, to provide and to protect. Which is we can't get rid of this, to provide and to protect. Tapi because of this ego, kita tend to provide everything. We wanted to seem to be a protector of the family. Tapi having this ego sometimes can block us. So for the man, you have to sit down and you have to talk with your partner and be honest about you punya hutang, and the isteri pun kena be honest about you punya hutang. When I have the first heart-to-heart talk with my wife, I tak tahu pun my wife ada hutang credit card up to RM8,000. Bila I dengar tu lagi sebulan nak kahwin, Masya Allah, patutnya aku buat awal lagi. So I had to help her on solving her debt problem. And Alhamdulillah, sebelum kahwin berjaya settlekan semua hutang. So that's what you need to know. Because you are building your life together, why not talk about money? Okay, normalize heart-to-heart talk. Okay, and my last tips adalah growing your wealth ataupun growing your income. And how do you want to grow your wealth? Very important. Investment is the most best option. Now, bila kita cakap pasal pelaburan, ada banyak pelaburan untuk anak-anak muda. Especially in the last 3 years kan, banyak sangat pelaburan di mana you boleh start melabur with less than RM100 pun dah boleh start. So, it's very very good nowadays. Compared waktu zaman-zaman saya grad dulu, nak cari pelaburan less than RM100 sangat susah. Tapi sekarang dah banyak pelaburan-pelaburan digital yang naik. Antara pelaburan digital yang you can try, nombor satu kalau you bumi putra, of course ASB is the best way. ASB, kenapa saya sarankan ASB? Sebab ASB walaupun dividen dia tak bagus tahun ni, tapi ASB, you have to bear in mind, ASB tak ada risiko. Okay, ASB tak ada risiko. Harga dia RM1 satu unit. Kalau you beli RM1, harga tu tak akan turun. In fact, you akan sentiasa dapat duit. Sebab apa? Dia guaranteed by the government.
Okay, so that's important because dia didesign untuk membantu Bumi Putra. So, start dengan ASB dulu sebelum you start investment yang lain. Okay, secondly, tabung haji. For the Muslim, you can start with tabung haji. This is very important as well. Again, tabung haji is being designed to help the Muslim to go for their Hajj. Tetapi you cannot just treat tabung haji as tempat untuk pergi Hajj, tapi you can treat it as investment platform as well. Lepas tu kalau you dapat kumpul lebih daripada 1,300, you boleh register untuk Hajj. Okay, so itu tabung haji secondly. And then thirdly, my suggestion untuk kalau macam tu untuk non-Muslim akan bertanya dekat mana, non-Muslim ataupun non-Malaysia akan bertanya kat mana saya boleh invest. I cadangkan unit trust. Okay, unit trust pun ada banyak jenis orang cakap apa, level risiko. Ada medium, ada high, ada low. So daripada situ you can try out with something with the low risk investment first, low risk unit trust so that you can start, adapting lah. And then last but not least adalah Robo-Advisor. Robo-Advisor adalah pelaburan digital yang terbaru di Malaysia, di mana you boleh download je app dia, you boleh register. This app adalah approved dan license daripada Security Commission Malaysia. Contohnya kita ada Stashaway, kita ada Wahid Invest, kita ada Rise. So boleh install je app ni dan start melabur less than RM100. Okay, so Zaim, I think that's all. I think 5 tips that I ada. Have a goal, remember to budget and do expense tracking, bina dana kecemasan anda, fahami 3 keputusan kewangan terbesar, dan last but not least adalah untuk membesarkan you punya wealth. Okay. Okay, baik. Terima kasih ya Encik Fairuz. Satu tips dan penerangan yang cukup panjang lebar berkenaan dengan urusan kewangan ya. Encik Fairuz, saya rasa saya macam awal-awal tu bila saya nampak, bila saya diberikan nama panel ni, bila nampak Encik Fairuz, saya rasa macam familiar. Rupanya Encik Fairuz ni pernah lalu kat FYP saya di TikTok ya Encik Fairuz. Saya perasan lebih kurang berkenaan dengan topik contohnya macam forex dan apakah bank kerja bank gaji tinggi macam tu. Saya rasa 2 kali juga Encik Fairuz lalu kat FYP saya. Sebab tu saya rasa muka tu macam familiar. Boleh follow saya lah lepas ni. InsyaAllah saya follow lepas ni Encik Fairuz. Okay, baik. Terima kasih Encik Fairuz. Jadi saya teruskan kepada panel kita yang ketiga ya, Encik Afiq. Okay, seperti kita maklum Encik Afiq ni merupakan CEO kepada Bahtera Kembara Sdn Bhd. Baik, Encik Afiq boleh dengar saya jelas? Boleh jelas. Okay, baik. Baik. Baik, sebelum saya teruskan kepada soalan formal ya, Encik Afiq, saya boleh tanyakan sedikit berkenaan dengan satu soalan saya terfikir ya. Boleh Encik Afiq? Boleh, sila. Okay, macam kita sedia maklum, Encik Afiq ni merupakan CEO pengasas kepada Bahtera Kembara Sdn Bhd, yang mana ia merupakan syarikat percutian ataupun pakej pelancongan dan sebagainya. Encik Afiq, macam kita tahu krisis COVID-19 ni dia memberikan impak dari seluruh aspek, terutamanya daripada segi pelancongan, Encik Afiq, betul? Jadi saya rasa ini merupakan soalan yang eloklah kalau saya tanyakan kepada Encik Afiq. Macam mana Encik Afiq tips ke ataupun apa yang Encik Afiq buat dalam sustainkan syarikat Encik Afiq tu dalam pandemik yang berlaku sekarang? Silakan Encik Afiq. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Soalan yang sangat best. Macam mana saya survive dalam keadaan yang pandemik COVID sekarang ni? Seperti yang kita tahu, memang sektor pelancongan adalah sektor yang sangat affected. Memang affected gila lah. Kadang-kadang sampai bukan kata soalan dekat sini je, kawan-kawan saya lain-lain tu, macam mana kau survive babe? Macam mana kau survive babe? Babe, kau boleh bayar ke kereta kau babe? Babe, kau punya mesti dah kena tarik ke? That kind of question ke? Kau punya rumah dah kena tarik kat bank ke? Jadi saya macam, sebenarnya ramai orang nak tengok aku jatuh sebenarnya. And then saya suka dekat apa yang Tuan Fairuz kita share tadi. Kita kena ada allocation cash. Saya buat bisnes daripada umur 20 tahun. Now 4 bulan 1 ni saya punya birthday, so dah masuk 29 lah so far. And then saya start nampak saya punya bisnes saya grow, and then dah boleh simpan duit masa umur saya started 24 macam tu. So 3 years business lah. 3 years in business. Saya dah mula sedar saya nak kena simpan duit apa semua benda. So my saving, orang kata kalau yang sekarang ni, kalau setahun, maknanya kalau setahun lagi saya tak kerja, insyaAllah
saya boleh still lagi boleh afford saya punya komitmen bulan-bulan. Okay, so my car pun dah banyak ribu, komitmen 3,000 lebih kurang sebulan. Okay, my house, saya ada 2 house, saya ada 3 car. Jadi semua benda tu sebenarnya saya dah settle awal-awal. Okay, saya dah settle awal-awal, saya dah bayar 1 year. Okay, contoh macam tahun ni saya dah bayar 1 year, walaupun kawan saya cakap bazir lah kau bayar duit terus macam tu, lebih baik kau invest. Okay, tapi bila kita bercakap tentang business is about mentality, is about emotion. Okay, so kita tak nak benda-benda yang macam ni dia mengganggu kita punya pemikiran. Okay, kita nak planning untuk business, kejap lagi aku nak buat macam ni, bulan ni aku nak target ni, tapi at the same time kita tengah fikir pasal payment kereta. Bulan ni kereta aku payment, bulan tu tak bayar lagi, bulan ni. So dia akan membuatkan kita punya emotion tu berubah. So kita jadi malam, kita jadi macam risau. Last kali kita tak buat kita punya business. And then masa COVID ni sebenarnya daripada bulan 3 tu saya dah agak terduduk tau. Saya macam agak 4 hari 5 hari jugalah macam termenung, apa aku nak buat ni lepas tu fikir balik duit customer pegang RM100,000, okay, trip tak boleh nak jalan, macam-macam cara marketing nak buat pun orang takut nak pergi. Lepas tu saya bagi tahu my staff, saya kata kita calm down, relax, sebab semua staff dah panik. Saya ada lebih kurang dalam 11 orang staff masa tu. Okay, dia dah mula pending, bos macam mana kita nak buat ni bos, macam mana kita, apa, relax, kita ada cash lagi untuk kita survive, relax. And then masa tu government pada bagi juga bantuan, so itu meringankan lagi, so saya ambil bantuan tu, so lagi boleh survive lah untuk beberapa bulan. And then saya tengok lagi sebenarnya, saya tengok lagi company ni boleh pergi sampai mana, ataupun COVID ni di-effect sampai mana. Adakah sampai tahun ni ataupun ada nampak cahaya untuk tahun 2021. And then saya pun decide lah, saya decide itu saya tengok case saya, okay aku dah start pakai cash dah 80%, contoh 20% saya dah pakai allocation cash. So kata tak boleh ni, semua orang memang kena berhenti. So I decide untuk temporary close dulu sebenarnya. So semua my staff tu dah berhenti, and then tinggal 4 orang, and then 2 orang still lagi ada dengan saya, tapi dia tak dibayar orang kata gaji penuh lah, dia dibayar based on apa yang ada sahaja. Okay, and then dia willing untuk fight. And then masa pandemik tu juga macam mana saya survive, sebab saya seorang yang macam aku tak boleh lah duduk saja walaupun ada duit apa semua untuk makan minum apa semua, tak boleh. Jadi saya follow the flow. Follow the flow maksud saya follow the trending. Masa tu orang buat hand sanitizer, so saya hentak hand sanitizer, dapatlah jual dalam 20,000 botol dalam masa 2 bulan. Lepas tu dah slow hand sanitizer, saya lompat kepada mask. Saya jual face mask apa semua, dapatlah buat duit sikit dekat situ. And then end up saya kata tak boleh ni, aku nak follow the trend ni, penat sangat. Okay, penat sangat. Lepas tu saya decide, saya jumpa satu produk, aku kena cari produk, saya jumpa produk lipas. Okay, spray lipas yang dalam kereta tu. Okay, saya jumpa produk tu, and then saya decide untuk jadi master stockist dekat Kelantan untuk produk tu. So far so good, alhamdulillah. Pendapatan saya lagi banyak daripada pendapatan yang saya berada makan gaji dekat company saya sendiri. Okay, alhamdulillah. Okay, so itulah cara macam mana saya survive sebenarnya. Okay, dia kena cepat lah, and then kita punya emosi tu dia kena ada pada tahap yang paling baik. Kita tak boleh nak rasa cuak, kita tak boleh nak risau, sebab kita tahu macam saya tak ada, orang kata tak ada gaji yang fix. Okay, tak ada gaji yang fix, and then kita memang mengharapkan tak apa Allah ada, tak apa, rezeki Allah dah jamin, itu je saya punya terapi. Okay, bila dah jadi macam ni tak apa, lepas kesusahan kesenangan. Jadi itu dah antara benda-benda yang saya sentiasa bercakap dengan diri, and then alhamdulillah setakat ni saya rasa okey lah, tenang lah macam mana saya nak survive tu. Saya boleh survive, and then sekarang ni nampak sinar sikit. Kalau kita tengok dalam market stock pun, nampak minyak pun dah macam cun-cun, crude oil dah naik, apa semua benda, brand oil dah naik. Okay, saya ada simpan sikit dalam
dalam stock market untuk kaunter-kaunter minyak. So kita tunggu untuk ni lah. Okay. Itu je lah macam mana saya survive masa keadaan pandemik COVID tu. Itu saya survive. Saya memang tak boleh nak fikir banyak lah. Dia buat apa yang terlintas dekat kepala, dekat kita punya depan, kita anggap itu adalah Allah yang hantar kita. Nampak mas, okey buat mas. Tapi buat tu bagi all out lah. Kita jangan buat sekadar suka-suka nak buat. Mengisi masa lapang, tak boleh. Kalau nak buat benda, bagi saya, kalau alang-alang dah buat sampai jadi. Kalau nak buat suka-suka, buat isi masa lapang, baik jangan buat. Sebab benda tu tak akan jadi. Macam doktor bagi tahu tadi kan, kalau nak all out betul-betul, buat betul-betul, komit betul-betul. Jangan nak komit separuh jalan, lepas tu you nak stop. So lepas tu salahkan cikgu. Cikgu ni lah tak pandai mengajar, cikgu tu tak pandai mengajar, aku masuk kelas ni tak jadi. Tapi disebabkan diri kita sendiri. Orang lain buat jadi, kenapa kau buat tak jadi? Sebab kau malas, sebab kau tak bagi komitmen. Kau rancang je, aku nak sale 1 juta tapi tak tahu macam mana flow nak pergi 1 juta. Macam Tuan Fairuz share tadi kan, kena jelas. Okay? Itu memang benda-benda yang macam, betul lah, aku tak salah dah, aku cara fikir ni. Jadi saya pun ambil juga ilmu Tuan Fairuz dengan doktor tadi. Okay? Itulah yang saya boleh share macam mana saya survive dalam pandemic COVID lah. Tapi dalam bisnes ni memang, kalau orang cakap gula-gula tu banyak, tapi jangan percaya sangat gula-gula sebab mostly you akan tempuh semua kesusahan. Okay? Semua kesusahan. Tak adalah you masuk bisnes kaya terus kaya, tak ada. Okay? Kecuali you dah memang anak Tan Sri Datuk Seri. Okay? Kalau you rakyat-rakyat biasa, okay, tak ada apa-apa benda, you jangan fikir you nak buat bisnes hari ni, you terus bisnes you meletup. No. Okay? Untuk mula-mula just fikir untuk survive and then simpan duit semua. Lepas tu yang keinginan letak belakang sekali dulu. Okay, keinginan nak kereta sedap, nak rumah besar, nak ini, letak belakang dulu. Yang penting kita boleh berjalan dulu. Lepas kita dah berjalan-berjalan elok, kita nak berlari ke, nak pecut ke, itu suka hati kita. Okay, macam Tuan Fairuz. Mungkin dia ada allocation cash yang banyak. Okay, dia main stock market lagi, dia main advisor financial lagi, mesti dia ada ilmu yang lagi banyak. Macam saya ni, saya buat apa yang saya tahu sajalah. Okay, sekian saja untuk soalan yang tambahan tadi. Okay, baik. Terima kasih Encik Fairuz. So, kita tengok adaptasi Encik Fairuz dengan situasi semasa supaya kita boleh sustain dalam apa kita buat. Terima kasih Encik Fairuz. Baik, mungkin Encik Fairuz boleh cerita serba sedikit berkenaan dengan mungkin naik turun dalam Encik Fairuz melakukan bisnes Encik Fairuz. Mungkin daripada usia muda ke atau macam jadi, apakah batu loncatan Encik Fairuz boleh teruskan supaya menjadi usahawan yang berjaya sekarang? Cuba boleh bagi tahu Encik Fairuz. Okey, Encik Fairuz dah lepas sebenarnya saya. Apa untuk orang kata batu loncatan lah, okay, batu loncatan kehidupan bisnes ni, dia ada mitos yang mengatakan kalau kita nak ada masa lebih, kita kena buat bisnes. Siapa pernah dengar itu? Pernah dengar kan? Nak buat masa lebih, you buat bisnes. You ada freedom of time, freedom of money, freedom of wealth, and then benda-benda freedom lah. Okay? For me, sebenarnya itu salah. Sebenarnya bila once you dah terjun dalam bidang bisnes, sebenarnya untuk naik pada mula-mula tu, you tak boleh, you memang kena korbankan you punya masa, you punya family, you punya semua benda yang ada. Mungkin you ada barang and then nak buat modal, you kena gadaikan benda tu. Okay, itu the reality. Okay, macam saya lahir daripada keluarga yang agak susah. Okay, saya ada 7 orang adik-beradik, and then masa saya belajar lagi, saya macam ada keinginan yang sangat tinggi untuk ada duit sendiri. Okay, so saya start buat untuk bahtera kembara ni sebenarnya daripada matrik lagi. Saya belajar dekat matrik Klasik Kedah. And then masa tu saya terlintas, saya tak plan pun untuk buat travel ni sebenarnya. Tapi masa tu saya memang suka share posting-posting yang berkenaan tempat-tempat yang menarik. So saya pun nak pergi dengan kawan-kawan minta saya booking, and then masa itulah terjadi sebenarnya idea untuk buat travel agency. Okay, and then saya jual dulu package orang yang saya pergi ke Langkawi tu. Lepas tu saya
all out, walaupun masa tu komisen saya lebih kurang dalam RM15 tak silap satu kepala, tapi it's okay untuk student sebab masa tu saya dah fikir nanti keluar nanti kalau tak dapat sambung universiti aku nak buat apa, faham tak? At least aku ada something untuk dibuat. So aku umur masih muda lagi, baru 18, baru 19 tahun, 20 tahun. Okay, and then saya buat all out masa tu. Bila saya dah buat all out ni, saya tak harapkan apa-apa, tapi orang yang supply saya punya package tu, dia offer, kau ni laju lah, hang ni laju lah jual. Kata aku nak bagi hang banyak lagi commission, tapi hang kena jual banyak lagi pack. Okay, banyak lagi. Jadi saya pun okay, boleh juga. So saya pun buatlah. Masa tu saya fokus pada student sahaja. Okay, without saya meninggalkan kelas-kelas lah. Okay, cuma saya dengan pensyarah ni, saya lebih jaga. Saya tak nak pensyarah saya rasa benci kat saya ataupun rasa meluat dekat saya, sebab saya jarang, kadang-kadang kalau ada exam, saya minta saya buat test awal. Okay, saya minta buat test awal. Sometimes lah macam test yang open book apa semua benda tu kan. Saya minta buat test. Itu dia malas, dia tak berani nak bercakap. Saya suka bercakap, saya suka goreng. Jadi tak apa, kau cari isi macam ni, aku buat isi sikit-sikit, saya bagi sikit. Diorang pun buat semua siap, presentation saya hentam. Dia ambil 5 minit, lebih tu saya hentam semua. Itu orang kata just the tactic lah, macam mana kita nak buat ni. Kita kena ada kefahaman dalam tim kita. Okay, dia tak semestinya macam kalau contoh kata kita nak pergi KL daripada Kelantan, kita boleh lalu banyak jalan, tapi yang penting sampai. Bagi saya macam tu, faham? Yang penting sampai, dan sampai tu dengan keadaan yang betul lah. Kalau kita belajar, nak rezeki kita, ilmu kita tu berkat, kan? Jangan nak menipu, jangan nak itu, jangan nak ini. Jadi itu adalah jatuh bangun saya lah kalau masa student. And then saya pernah bagi tahu dekat kawan saya, dia suruh saya stop buat bisnes, and then saya cakap, aku takkan stop buat bisnes, aku akan buat. Result aku lebih kurang dengan kau, jadi tak beza banyak pun dengan kau. And then saya cakap, kalau aku stop sekarang, in case lepas daripada universiti, aku nak kerja apa? Takkan aku nak tunggu nak cari kerja. Okay, saya bagi tahu macam tu. Lepas tu saya cakap, tak apa, aku penat sekarang, tak apa, it's okay. Aku memang penat, masa belajar, saya kerja, saya belajar memang penat. Okay, benda tu macam orang lain, bila saya nampak hasil saya tu membantu bila saya dah keluar daripada universiti. Bila saya dah keluar universiti, orang lain masih terkial-kial mencari tempat untuk bekerja dan untuk praktikal. Tapi masa tu saya tak terkial-kial. Saya dah terus boleh pergi deal dengan saya punya supplier. Saya pernah ambil package. Okay, saya nak buat praktikal sini, saya nak buat praktikal sini, okay, buat. Tapi saya duduk dekat office saya sendiri. Masa saya dah keluar UiTM tu, saya memang dah ada office kecil saya sendiri lah. Okay, and then daripada situ
saya nampak alhamdulillah lah aku tak rugi. Susah-susah payah aku dulu dekat universiti. Okay, and then saya tengok kawan-kawan saya yang kat lain-lain tu masih lagi terkiar-kiar mencari kerja, tak tahu apa nak buat. Sedangkan saya pada umur 22 tahun saya dah boleh menyimpan duit, saya boleh beli apa yang saya nak, saya boleh effort macam-macam. Saya dekat UiTM saya tak pergi 1 sem. Dia punya apa ni grad tu saya tunda sebabkan saya ada trip masa tu. Okay, saya tunda, saya pergi the next year. Dia pergi next year, memang tak ada kawan-kawan lah masa tu. Okay, lepas tu 23, 24 tu start naik. Okay, 24 start naik. Lepas tu 24 start naik, 25 alhamdulillah saya pergi Mekah, saya beli kereta. Belum lagi kereta idaman, saya beli Wajah first car saya masa 23 tahun. And then saya termakan pujuk rayu daripada ayah saya untuk beli tanah. Saya dah beli tanah 3 lot banglo. Saya beli, and then 26 tahun, 27, macam yang sekarang ni adalah tahun kejatuhan lah. 28 tahun ni bagi saya tahun yang agak mencabar lah. Sangat mencabar. Dan banyak benda yang saya buat. Itu adalah jatuh bangun seorang, bagi saya bisnes lah. Mungkin ada orang lain yang lagi hebat. Cuma apa yang saya sekarang ni ada, saya share apa yang saya lalui. Okay, so kalau anda kata korang nak buat ataupun siswa semua yang planning untuk buat bisnes, okay, start now. Tapi jangan tinggalkan akademik. Sebab akademik ni beza. Saya boleh beza orang yang ada akademik, staff saya, yang ada akademik ataupun yang kurang akademik dari segi pemikiran dia tu agak berbeza. Okay, dia punya kebolehupayaan. Okay, capability dia untuk berfikir secara logik, okay, secara sendiri itu dia agak kurang sikit. Tapi it's okay, dia senang untuk kita growth. Okay, senang untuk kita growth. Tapi kalau kita belajar ni, kita dah mingle dengan orang ramai, okay, kita akan jadi lebih cerdik ataupun pemikiran kita lagi terbuka lah. Itu bagi pendapat saya. So, nak buat apa-apa, buat yang terbaik. Bila belajar, kalau belajar sekadar nak suka-suka, baik jangan belajar. Buat penat je. Buat kata doktor tadi kan, nak kena berlari online situ, berlari online sini. Okay, so student pun nak masuk kelas. Jadi make sure kalau masuk kelas betul-betul. Nak hit betul-betul. Pointer kasih tinggi. Kalau buat bisnes betul-betul bagi ada nampak dia punya hasil. Okay, itu saja untuk soalan yang pertama yang saya boleh share. Nanti terbanyak pula nanti, terlepas dia punya masa. Okay, baik. Terima kasih Cik Afiq. Jadi kita dapat tengok macam mana apa yang Cik Afiq cerita tu bermula pada umur 20, 21 sampai ke 29 sekarang ni. Hampir 10 tahun Cik Afiq. Jadi konsisten sangat penting Cik Afiq. Konsisten dan bersabar Cik Afiq. Okay, baik.